Kuliah praktis bersama pakar herbalis Asia, owner dan founder HPA Internasional, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT di pagi-pagi ini sekali lagi kita membicarakan tentang pengobatan herba melalui pengobatan yang telah kita hasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan yang dijadikan sebagai ubat untuk penyakit-penyakit yang kita tempuhi pada setiap hari. Namun begitu, apa yang lebih penting pada Pak Haji ialah cara ataupun art ataupun seni. Kerana seni itulah yang menentukan kejayaannya. Kalau hanya menghafal nama-nama herba dan memberi kepada nama-nama herba berdasarkan kepada kelebihan suatu herba tersebut tetapi tidak berseni, maka bagi Pak Haji maka itu kekuatannya agak sedikit tidak boleh dijadikan sebagai asas kepada perawatan. Jadi seni itu penting atau disebut sebagai art of healing. Salah satu seni penyembuhan ataupun seni pengobatan ini dengan menggunakan herba yang boleh mendatangkan rasa mengantuk ataupun mendatangkan rasa relax ataupun sedatif. Apa juga herba? Kerana rasa relax, rasa mengantuk atau sedatif ini adalah akan menolong memberikan tubuh badan kita itu sebuah kerehatan. Kalau sudah ada kerehatan, maka mudahlah pada tubuh badan melakukan repairing kepada penyakit-penyakit yang berlaku dalam tubuh badan itu sendiri. Yang jadi masalahnya ialah apabila kita sakit, maka tubuh tak mau rehat. Tubuh terus bekerja, terus menahan kesakitan, terus tak tidur malam, terus juga hilang selera makan. Ini akan menyebabkan bahawa penyakit itu agak sukar untuk disembuhkan. Jadi oleh sebab itu, art of healing, seni penyembuhan yang pertama yang kita kena tahu, selain daripada colon cleansing, selain pada proses detoksifikasi, maka deep sleeping adalah salah satu seni penyembuhan yang perlu ada pada kita. Alhamdulillah, dari dulu dan sampai sekarang dan insya-Allah di Indonesia juga sudah dikirimkan daripada mengkudu yang insya-Allah dalam minggu depan ini sudah ada mengkudu di pasaran Indonesia dan juga di Malaysia yang sudah sedia ada. Mengkudu ni diambil dalam dosis yang cukup. Biasanya dosis yang kita ambil ialah 5 kapsul pada waktu malam sebelum kita tidur. Itu sudah cukup sebagai salah satu daripada art of healing yang Pak Haji sebutkan, cara bagaimana untuk membuat perawatan. Waktu malam kita perlu tidur awal, kerana pada tidur yang awal itu menjadi kan proses penyembuhan itu lebih cepat. Kita tidak boleh begadang ataupun tidur jauh-jauh malam. Apatah lagi kalau kita itu tidurnya tidak deep sleeping, sekejap bangun, sekejap tidur, sekejap bangun, sekejap tidur, itu akan menyebabkan tubuh akan sukar untuk melakukan penyembuhan. Kalaupun kita mengambil herba yang betul tetapi tubuh tak dapat tidur, maka dia tidak menjadikan herba itu sebagai salah satu yang berkesan. Jadi begitu juga kalau kita ambil satu herba tiba-tiba jadi sembelit. Sama juga ketika kita ambil satu herba tiba-tiba tak dapat tidur. Jadi perlu masukkan dengan satu herba yang sendiri sebagai ubat tidur. Jangan samakan ubat tidur daripada mengkudu, melatonin itu dengan ubat tidur kimia. Sebab ubat tidur kimia itu dia mempunyai kesan sampingan yang boleh menyebabkan berbagai kesan-kesan yang dapat dilihat pada tubuh. Tetapi mengkudu ini, dia selagi banyak kita menggunakannya semakin bagus.
Sebagai contoh yang boleh Pak Haji bagi contoh di sini ialah, kalaulah kita tengok orang yang mengambil banyak ubat kimia, dia akan banyak ubannya. Tetapi kalau ambil mengkudu, akan menjadikan uban itu semakin kecil dan semakin sedikit. Ya, makin sedikit. Jadi Masya Allah, bagi mereka yang tidak tumbuh rambut, maka salah satu ubat untuk menumbuhkan rambut ialah mengkudu. Kita ambil mengkudu. Jadi mengkudu ini dia mendapatkan tidur yang betul-betul berkualiti, dan dia juga boleh memberikan kesuburan, yakni memenuhi oksigen di dalam tubuh badan kita. Kerana oksigen itu boleh jadi kurang kerana darah ataupun pengentalan kepada darah. Mengkudu salah satu herba yang boleh untuk menghilangkan kentalnya darah tersebut, mengencerkan darah tersebut, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita ambil mengkudu, banyak yang mendapat manfaat daripada perawatan kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Dan ada yang mengambil mengkudu ini tujuannya adalah untuk menghilangkan sakit-sakit sendi, tekanan, stres dan sebagainya. Tetapi apapun yang boleh Pak Haji sebut ialah mengkudu ini spektrumnya luas, iaitu bukan hanya untuk tidur, tetapi memberikan kesan keseluruhan pada semua jenis penyakit, daripada penyakit perasaan sampai kepada penyakit fizik. Jadi oleh sebab itu, mengkudu ini salah satu yang perlu kita ambil. Maka di Indonesia kita sudah ada terhenti penghantaran mengkudu. Hari ini telah siap dihantar ke warehouse. Boleh menghubungi Pak Asrul untuk membelinya, insya-Allah. Teruskan amalan mengkudu ini, jangan tinggal, ya, kerana dia adalah merupakan salah satu daripada herba yang sangat-sangat berkualiti. Namun begitu, apa yang Pak Haji nak sebut ialah art of healing. Bagaimana tidur itu menjadi salah satu perkara yang penting dalam pengobatan. Kita boleh lihat, ya, seperti simulasi yang mudah. Kalau Pak Haji nak ceritakan misalnya, mana mungkin orang dapat merawat ataupun memperbaiki motor, kereta ataupun yang sedang berjalan. Pasti perlukan kereta atau mobil itu berhenti baru bisa untuk repair. Begitu juga dengan manusia, bagaimana kita dapat merawat penyakit. Ya, sebelum kita tidur itu baru boleh dibuat repair. Kalau orang tu terus berjaga, tubuh badannya itu akan jadi bermasalah. Jadi oleh sebab itulah, maka tidur itu merupakan satu perkara yang penting. Kemudian apa yang seterusnya ialah, orang yang tidur ini, dia tidur awal, dia bangun awal. Sebab pada awal-awal malam itu melatonin daripada pineal gland akan keluar. Pineal gland ialah mata ketiga kita. Jadi lebih baik tempat tidur itu harus digelapkan. Sebab pineal gland atau mata ketiga kita ini dapat merasai gelap ataupun terang. Apabila kita gelapkan di tempat tidur, maka pada ketika itu mata ketiga kita, pineal gland ini, kelenjar pineal ini akan mengeluarkan melatonin. Jadi bila kita mengambil mengkudu, maka dia akan merangsangkan lagi, dia akan menjadi meninggikan lagi pengeluaran melatonin tersebut. Jadi orang itu akan dapat betul-betul tidur yang merehatkan. Di pagi besok dia akan bangun lebih awal, dia segar untuk kerjakan solat subuh, dan dia juga mempunyai energi yang lebih, tenaga yang lebih. Jadi oleh sebab itu, maka jangan lupalah mengkudu salah satu daripada perawatan yang terbaik untuk mendapatkan deep sleep ini. Bagi Pak Haji, biasanya kalau kita ketemu orang, Pak Haji akan bagikan mengkudu terlebih dulu. Tapi ada satu hal yang perlu diingatkan, bahawa orang yang darah rendah tidak boleh diberikan mengkudu. Sama juga dengan Rosella, kalau kita bagi kepada orang yang darah rendah, dia akan pusing. Sama juga dengan
mengkudu. Bagaimana cara kita nak mengetahui bahawa seorang itu ada darah rendah? Bila diberikan mengkudu, sakitnya di ubun-ubun kepala. Sama juga dengan bagi rozela di ubun-ubun kepala. Jadi oleh sebab itu, bagaimana cara untuk menghilangkan kalaulah terjadinya begitu? Caranya dengan menekan di ubun-ubun kepala itu. Tekan perlahan-lahan dan dilepaskan perlahan-lahan. Atau membuat akupuntur di atas kepala tersebut. InsyaAllah dengan cara tersebut, maka akan hilanglah sakit, pusing kerana tekanan darah rendah, mengambil mengkudu ataupun rozela. Dan satu lagi yang tak boleh diambil juga ialah minyak zaitun. Juga akan menyebabkan demikian. Dan yang lebih parah ialah yang tak boleh diambil ialah pati daripada delima. Juga tak boleh diambil pada orang yang ada darah rendah. Kalau nak ambil juga boleh, tapi harus ditambah dengan madu yang kental supaya tidak menarik darah rendah tadi menjadi semakin rendah. Okey, Pak Haji kira cukup kuliah kita pada pagi ini. Kita ketemu lagi dan salam maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga menjadi umat Nabi terpilih, Habibullah, kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.